Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Ini adalah podcast Lelaki Dewasa dan Kopi. Kisah-kisah terlarang. Bersama saya, Dato' Dr. Budiman. Episod yang pertama, kisah apa yang lelaki mahu. Punya isteri cantik, serba-serbinya lengkap. Tetapi mengapa akhirnya lelaki mencari lain? Saya punya ramai kenalan dan banyak masa kebelakangan ini biasanya minum kopi lah. Dan biasanya bila saya minum Americano itu, saya rasa tenang, santai dan bertemu dengan kawan-kawan yang lain. Saya punya kenalan junior ketika di universiti. Nama dia Nurjannatul Sari Dewi. Sedap kan nama tu? Nama timbangan kita panggil dia Dewi. Tak ada darah Jawa, Banjar, Sunda. Bapa dia kacukan Arab, Jerman, Cina dan Chechen. Ya, dia cantik. Lebih tepat lagi kalau pada saya terlalu cantik. Kalau dia melintas, lelaki sakit leher pun akan cuba toleh. Sekarang dah anak 2. Cantiknya masih tak berkurang. Masih boleh sebab kalau burung yang terbang tu ulang-alik kalau nak lihat dia. Dan dia pun sangat bijak. Sefahaman saya, dia pemegang ijazah kelas pertama masa di kampus. Dan sering dapat anugerah dekan setiap semester. Dan dia baik. Disenangi kawan, rakan, ipaduai, jiran tetangga dan siapa yang pernah kenal dengan dia rasakan rasa selesa dengan dia. Perwatakan dia sangat lemah lembut. Suara tak pernah tinggi. Senyum sentiasa menguntum di bibir. Kata kawan baiknya, kalau nak tengok Dewi itu tarik muka, samalah macam nanti tayar bertukar menjadi 4 segi. Takkan jumpa. Suami orang biasa-biasa, taklah setampan saya. Tapi bolehlah, tak malulah kalau nak bawa pergi majlis. Orangnya pun baik, ramah, suka jenaka. Sering menyumbang tenaga dekat surau, dekat majlis. Gaji tak besar, adalah sekali ganda daripada gaji minimum. Tapi dia rajin cari pendapatan tambahan. Bawa Grab, tolong kawan meniaga. Asal ada peluang, halal, dia takkan lepaskan. Dan mereka kahwin atas dasar cinta. Suka sama suka. Dan beberapa tahun mereka bercinta, perkataan I love you tu setiap hari akan mereka sebut. Sehari kalau tak sebut I love you, rasa macam tak cukup syarat. Dan mereka ada sepasang anak yang comel, dan pada saya mereka cukup bahagia. Setahun kebelakangan ni keadaan sangat berbeza. Tuhan jadikan wanita ni punya naluri yang luar biasa. Dia dapat hidu sesuatu yang berbeza. Bomoh pun kalah. Kalau seorang perempuan ni, kalau dia keluar daripada dapur, dia dapat tahu dan dia perlu tahu dapur kat mana jiran beli perabot, berurutan dengan Pakistan, kedai mana, baju mana. Perempuan kalau orang tak bagi tahu pun, dia boleh hidu dapat tahu. Dengan naluri yang sama, Dewi hidu sesuatu yang tak kena dengan suaminya. Sedikit demi sedikit dia rasa suaminya berubah. Sentuhannya berbeza, gelaknya dah lain, kuntuman senyumnya dah lain. Kalau dulu dia sebut kepada saya, suaminya kalau mandi tu macam jirus pokok bunga je. Tapi sekarang lama. Dan yang paling pelik, suaminya mandi sambil bawa handphone. Dewi cuba sangka baik. Mungkin kerana umur sudah pertengahan 40-an dan ada perubahan hormon. Tetapi nalurinya menolak. Tetap ada rasa yang tidak kena. Yang paling ketara, tiba-tiba suaminya suka sangat dengan minyak wangi. Dulu tak pernah. Alasannya supaya orang yang menumpang selesa. Tapi kenapa suaminya suka minyak wangi sekarang? Kenapa tak dulu? Dan Dewi baca dekat artikel, kadang-kadang lelaki yang pakai minyak wangi ni untuk hilangkan bau perempuan yang ada dalam kereta. Dan Dewi semakin syak akan suami. Dia cuba curi-curi tengok telefon suaminya. Tak ada mesej curiga. Kemudian dia lega. Tapi Allah nak tunjuk, dan 3 minggu lepas dia terserempak suaminya dengan seorang wanita berpegangan tangan, dan dia sangat terkejut dan dia terasa sangat hiba. Dewi cuba kawal emosi, buat-buat tak tahu, tapi dia terus siasat.
Akhirnya baru dia tahu yang suami dia guna 2 telefon. Model yang sama, casing yang sama dan hanya guna satu pada satu-satu masa. Dari phone yang kedua, macam-macam benda pelik dia dapat. Macam-macam mesej. Phone yang kedua itu hanya ada satu saja nombor contact number, iaitu nombor perempuan itu. Geli sangat dia baca mesej. Dan dia cakap dengan saya, Datuk Budi, dia rasa macam nak pengsan. Dia istighfar. Kadang-kadang dia nangis. Tapi dia tak nak jadi isteri derhaka. Dia tak nak konfront suami dia. Dia buat-buat tak tahu. Dia tahan diri dia. Dia cari apa sebenarnya yang masih tak kena lagi dengan diri dia. Kalau dia jenis Dewi ni yang tak ambil kisah tentang penjagaan diri dekat pejabat, penampilan tak jaga, bolehlah suami dia nak cari lain. Tapi dia bukan macam tu. Jaga kecantikan diri, dia jaga sebulan sekali, dia ke salon, luaran, dalaman, semua dia jaga. Dan untuk kecantikan ini, dia tak pernah pun minta sesin daripada suaminya. Serius, dia jaga. Dan dalam hal ni kadang-kadang kawan dia sebut, kawan-kawan lelaki, kalau bolehlah diundurkan masa, nak ada package yang ada sama macam Dewi ada. Tapi Dewi pun tak nakal. Dia kata hatinya untuk suaminya saja. Tetapi yang Dewi pelik, kenapa suaminya jadi begitu? Nak dikatakan perempuan tu lebih cantik, dia rasa tak. Dia bukan nak kata, dia kata. Tapi Dewi pada dia rasa dia lebih cantik daripada perempuan itu. Dan dia faham kecantikan bukan segala-galanya, tapi dia kenal dengan suami dia. Dan ketika awal kahwin, suami dia sebutkan yang dia kata, kalau I kahwin dengan perempuan yang tak cantik, I lebih rela berkahwin dengan jantan. Dia tahu suami dia bergurau. Maknanya suami dia mahukan isteri yang cantik. Dan dia terasa mungkin perempuan tu ada kelebihan. Tapi kelebihan apa ya? Kedudukan. Dan yang lebih menyedihkan, apabila Dewi siasat, perempuan itu hanyalah pembantu tukang masak di sebuah restoran. Mungkin perempuan tu budi bahasanya lebih baik daripada Dewi. Tapi Dewi siasat lagi. Perempuan tu rupanya jenis gelak pun satu batu boleh dengar. Dewi rasa budi bahasa dia mungkin lebih baik. Dan Dewi terfikir, adakah ini soal diranjang, soal atas katil. Tapi dia tak nampak kat mana kurang. Lagipun suaminya tak pernah merungut dan semua berjalan dengan elok. Jadi kenapa? Dewi selalu terfikir kenapa suaminya memilih seorang pembantu kedai sebagai alternatif pilihan kepada dirinya. Kalau segala-galanya yang dipunyai oleh dirinya itu mahu dicurangi oleh suaminya atau skandal lah, pada dia lebih baik lagi daripada wanita yang dikenali. Dan Dewi masih lagi tertanya-tanya. Dan saya berikan pandangan kepada Dewi bahawa lelaki ni banyak sebab. Pertama, secara nalurinya lelaki ni saya sebutkan dia selalu kerap kali mudah untuk jemu secara semula jadi. Kalau kecil dulu anak perempuan dia ada teddy bear, dia peluk teddy bear daripada kecil sampai dia remaja. Tapi lelaki tak. Besok dia main basikal, lusa dia main layang-layang dan kemudian dia ikut kawan-kawan dia main perang-perang. Jadi memang lelaki ni secara naluri dia mudah untuk rasa jemu. Dan saya sebutkan pada Dewi takkan nak makan nasi. Sekali-sekala nak makan bihun, soto, kuih tiaw. Bukan sebab tak suka nasi atau tak perlu nasi. Cuma kadang-kadang selera tu nak berubah. Dewi senyum saja bila saya sebutkan begitu. Dan pada saya, lelaki secara semula jadi memang sifat dia suka bersaing. Ada ego dalam diri yang mungkin dia nak terjemahkan dalam persaingan tu. Berjaya melepaskan saingan, mungkin pada lelaki akan meningkatkan keyakinan diri. Dan ketika bujang, mungkin bersaing nak dapatkan Dewi. Tapi ketika dah berkeluarga, dah jadi suami orang, mungkin ada persaingan yang lain yang kita tak tahu. Dan pada saya, persaingan suami-suami ini adalah persaingan yang sementara. Bila dapat pingat emas, kadang-kadang dia berhenti. Dia cari lagi pingat emas lain. Dan dia cuba dapatkan lagi pingat emas lain. Dan kadang-kadang, lelaki ni dia ada semula jadi dia adventurous. Dia suka pengalaman baru. Dan kadang-kadang ada setengah-setengah lelaki ni dia suka ambil risiko. Ini berbeza dengan perempuan. Dia tengok katalog tapi kadang-kadang tak beli juga. Kami gelak sama di kafe. Dan kadang-kadang kita tengok perempuan, kenapa dia beli baju baru sedangkan dalam masa yang sama dah ada 5 almari baju.
Bukan sebab dia tak sayang baju-baju dia tu, tapi dalam masa yang sama sebenarnya dia nakkan baju yang menyenangkan mata dia, walaupun baju lama tu dah ada. Dan begitu juga dengan lelaki dalam mencari yang baru. Bukan maknanya lelaki tu tak sayang, tapi you faham kan maksud I? Saya nampak air mata Dewi boleh sedikit bergenang. Banyak sebab lagi, tapi pada saya cukuplah setakat itu. Tapi pada saya, Dewi, kenapa suami you cari yang mungkin lebih tak cantik daripada you? Pertama, dia tak nak lukakan hati you. Sebab dia tak nak isteri itu rasa terancam. Sebab suami itu cari yang lebih kurang daripada isteri yang ada kat rumah. Pada saya itu alasan lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kantoi kan, lelaki ni biasanya akan mengelak. Dia kata mana ada fitnah tu. Takkanlah nak cari satu perempuan yang tak cantik daripada you. Kadang-kadang lelaki dia pandai create alasan. Yang ketiga kan, kalaulah akhirnya terpaksa meninggalkan skandal tu, mana tak berat hati lah. Saya sebutkan. Dewi mula senyum. Kenapa dia senyum? Dia kata kita tinggalkan skandal yang tak cukup package berbanding dengan dia dekat rumah. Dan seterusnya, kalau suami itu benar-benar serius dengan skandal, maknanya memang adalah yang tak kena dengan you. Kadang-kadang too good is too bad. Kadang-kadang dalam kek tu kan kita ada icing dia. Kadang-kadang icing yang lebih sangat ni kadang-kadang rosakkan kek tu. Jadi cubalah cari mungkin yang kat mana yang you punya too good, kat mana yang icing tu lebih, dan you lebih kenal diri you. Itu suami yang you tidur, itu suami yang jadi teman tidur you. Dan akhirnya ada kuntuman senyuman semula pada Dewi, dan Dewi balik. Dan saya tak dengar khabar apa berlaku lagi. Mungkin nanti kalau kita minum lagi di kopi berjenama ini, saya cuba dapatkan maklum balas apa sebenarnya yang berlaku pada Dewi dan suami. So itu saja. Jadi kita akan bertemu lagi minggu hadapan. Kisah lelaki dewasa dan juga kopi, kisah-kisah terlarang. Dan sekarang ini orang sebutkan istilah penyondol. Tapi benarkah penyondol itu yang salah atau penyodok itu yang nakal?